Sekiranya malaikat maut menjemput, maka tertutuplah pintu taubat buat kita untuk selama-lamanya. Maka gunakanlah kesempatan di dunia ini untuk beramal soleh. Sesungguhnya bersedekah itu dapat memadamkan dosa seseorang itu dan mendekatkan dirinya dengan Allah SWT. Jadi marilah kita bersama memberi sumbangan ikhlas untuk dana pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Masjid yang akan mula dibina ini masih lagi memerlukan bantuan dana, dan setiap sedekah yang saudara dan saudari hulurkan pasti dicatat sebagai amal kebajikan yang berpanjangan sehingga ke hari akhirat nanti. Semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita dengan amalan bersedekah ini. Dan bersedekah adalah sebuah amalan yang paling ampuh untuk mendapat keampunan dari. Maka marilah merebut peluang ini untuk bersedekah buat membina masjid bagi ribuan jemaah yang memerlukan. Semoga Allah SWT memberkati segala usaha kita dalam membuat amal kebajikan di dunia ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali ke Assalamualaikum dengan tajuknya berlebihan dalam menginfak pembinaan masjid bersama dengan panel Ustaz Muhammad Hanafiah Malik, jurucakap Masjid Taman Pulai Emas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Ustaz, berkaitan tajuk kita pada pagi ni kan, kalau kita tengok ramai orang kat luar sana tu kadang-kadang reta dia banyak. Kan, reta dia tu banyak sangat sampai rasanya setiap hari dia berinfak kan. So kalau kita tengok kan, bolehkah kita macam berlebih-lebihan dalam kita menginfak kepada pembinaan masjid ni dari sudut pandang Islam, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hanan, cantik selempang, masya-Allah. Masjid Al-Aqsa Palestin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ustaz nak bawa satu kisah. Ustaz ni banyaknya bermotosikal ke sana ke sini. Kemana saja dekat Semenanjung Malaysia ni, Ustaz berceramah selalunya naik motosikal. Dan semalam dalam perjalanan ke Surau At-Taqwa di Seremban 2, tiba-tiba dalam perjalanan tersebut Ustaz nampak seorang lelaki telah digelis oleh kenderaan lain. Dia penunggang motosikal juga, digelis. Dan ketika Ustaz melalui jenazah dia yang mayat dia yang berkecai itu, yang Allah sianlah. Cuma Ustaz teringat satu perkara. Adakah dia tahu dia mati sebentar lagi? Dia tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tidak ada siapa pun tahu bilakah tarikh kematiannya. Jadi kerana itulah dalam perjalanan balik kerja, kita fikir nak bergurau dengan anak-anak, nak bermesra dengan isteri, tiba-tiba kenderaannya dilanggar. Tak silap Ustaz, dia tergelincir dan digelis oleh kenderaan lain. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nobody can pay to Allah to stay one more day in this world when your time come. Tidak ada. Even you are the richest man, kita manusia paling kaya pun kita tak mampu untuk membayar kepada Allah untuk hidup satu hari lagi bila tiba ajal kita. Jom pujuk hati kita. Sebelum kita pergi, tuan-tuan, duit yang kita ada ni akan jadi milik orang lain. Jadi apa salah kita jadikan duit yang kita ada sekarang ni duit kita, harta yang kita ada, harta kita, dengan melaburkan kepada pelaburan akhirat yang tidak pernah rugi, iaitu membina rumah Allah. Dan bila kita bina rumah Allah, contohnya kita membina Masjid Taman Pulai Emas, selama mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Dan jangan ingat bahawa kita bersedekah berlebih-lebihan untuk pembinaan masjid. Perkataan berlebih-lebihan itu maknanya bersungguh-sungguh. Ya Allah, setiap hari aku nak infak RM10. Setiap hari aku nak infak RM100. Setiap hari aku nak infak, setiap kali gaji aku nak infak RM100 untuk pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Dengan kita bersungguh-sungguh, berlebih-lebihan usaha untuk menambahkan saham akhirat kita akan dapat pahala. Dan Masya Allah, Tabarakallah, kalau kita dapat lihat di dalam Al-Quran bercerita, mereka yang berinfak hartanya di jalan Allah, umpama sebiji benih akan tumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai akan datangkan 100 hasil. Begitulah kelebihan berinfak. Dan Masya Allah, Tabarakallah, apatah lagi infak
untuk pembinaan Masjid Taman Pulai Emas ni. Kita Allahu Akbar. Ustaz teringat satu hadis. Hadis ni Ustaz pegang kemas. Ubatilah penyakitmu dengan bersedekah. Mungkin ada yang sedang terlantar di hospital, dalam ward-ward, sedang menunggu tarikh untuk pembedahan ataupun rawatan. Tetapi nasihat Ustaz, duit yang kita ada, apa salahnya sebahagian daripada rezeki yang Allah titipkan pada kita ni, pagi ni, untuk mengubati penyakit kita, kita sedekahkan sedikit untuk pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Mana tahu selepas operation, ketika operation ataupun pembedahan, Allah ambil nyawa kita. Paling tidak, Allah ambil dalam keadaan Allah ampunkan dosa kita. Ingat hadis Nabi, bersedekah itu sedekah itu menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Jom tuan-tuan, kalau hati kita tak tenang, jiwa kita gelisah, pujuklah hati kita. Apa salahnya pagi yang indah ini, penonton TV Al-Hijrah yang mulia dan baik hati, juga pemurah, sama-samalah kita berinfak untuk pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Pujuklah hati kita, infak segera untuk pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Apabila terdiri masjid ini tuan-tuan, kita perlukan 11.3 juta. Allahu Akbar. Sebelum Ustaz pergi jauh, tuan-tuan tolong masuk ke laman web ni, www.masjid taman pulai emas. Tuan-tuan scroll ke atas ni, tuan-tuan akan nampak data-data. Kita perlukan 11,350,000 dan kita dah dapat 11,329,172. Kita hanya perlukan 20,000 je pagi ni. 20,000 je. Kalau ada sesiapa yang bermurah hati, boleh rebut peluang ini. Allahu Akbar. Founder-founder produk, jutawan-jutawan, orang-orang yang hebat. Tuan-tuan, ini bukan scammer. Ini dapat kebenaran daripada Qadi Kulai. Dalam masa yang sama kita dapat dari kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, di samping kita berinfak, ada kemudahan untuk melunaskan cukai. Rebut tuan-tuan peluang ini. Peluang ini datang 20,000 je lagi. Kalau ada orang bagi lamsam, dah tertutup peluang kita untuk membina dan mendapat saham akhirat. Iaitu apa ni tuan-tuan? Pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Nombor akaun dah tertera, besar, tangkap gambar, screenshot, minta anak tolong WhatsAppkan ataupun tolong sharekan video ini. Dalam masa yang sama, tuan-tuan boleh juga bank in selepas ini. Rebut peluang ini sementara kita masih ada, sementara peluang ini belum ditutup untuk kita semua. Infak segera. Masjid Taman Pulai Emas menanti sumbangan ikhlas dari anda. Amin. Itu dia. Jadi kepada penonton setia TV Al-Hijrah, inilah masanya rebut peluang yang ada. 20,000 lagi, kalau boleh kita habiskan hari ini juga. Kita tak mau tangguh-tangguh dah. Kalau boleh masjid ini cepat disiapkan, dapat memberi manfaat kepada penerima sumbangan dan juga penyampai sumbangan, insya-Allah kan. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hanafiah Malik yang merupakan jurucakap Masjid Taman Pulai Emas kerana sudi bersama dengan kami dalam Assalamualaikum pada pagi ini. Kita berhenti rehat seketika, insya-Allah kembali selepas ini. Sekiranya malaikat maut menjemput, maka tertutuplah pintu taubat buat kita untuk selama-lamanya. Maka gunakanlah kesempatan di dunia ini untuk beramal soleh. Sesungguhnya bersedekah itu dapat memadamkan dosa seseorang itu dan mendekatkan dirinya dengan Allah SWT. Jadi marilah kita bersama memberi sumbangan ikhlas untuk dana pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Masjid yang akan mula dibina ini masih lagi memerlukan bantuan dana, dan setiap sedekah yang saudara dan saudari hulurkan pasti dicatat sebagai amal kebajikan yang berpanjangan sehingga ke hari akhirat nanti. Semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita dengan amalan bersedekah ini. Dan bersedekah adalah sebuah amalan yang paling ampuh untuk mendapat keampunan dari. Maka marilah merebut peluang ini untuk bersedekah buat membina masjid bagi ribuan jemaah yang memerlukan. Semoga Allah SWT memberkati segala usaha kita dalam membuat amal kebajikan di dunia ini.
insya-Allah